Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله وقربه وثوابه ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Taala bagi kesihatan, beri keluarlah kepada kita semua ya. Ada dua masa boleh kita hadir bersama-sama untuk kita bermuzakarah ingat semula tentang hukum hakim fiqh khususnya dalam ibadah ni. Yang mana minggu lepas kita telah berhenti dalam kitab kita Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi Maulah pada perbahasa rukun-rukun semaya. Kalau kitab kita ni muka surat 16 kan. Surat 16 perbahasa rukun semaya. Pada kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi umumihi wa umumi masyayikhina fid darain amin. Telah berkatalah pengarang, semoga Allah Taala bagi manfaat kepada kita semua ilmu mereka itu, guru kita dan juga ayah-ayah kita yang telah meninggal dunia. Dia kata apa? Ar-rabi'u qira'atul Fatihah, al-khamisu ar-ruku', as-sadisu at-tuma'ninatu fih, as-sabi'u al-i'tidalu, at-thaminu at-tuma'ninatu fih, at-tasi'u as-sujudu marratain, al-'ashiru at-tuma'ninatu fih. Bermula segala rukun solat itu 17. Bahagian yang keempatnya iaitu membaca Fatihah, iaitu membaca suratul Fatihah. Surah Fatihah ni sebagaimana kita maklum merupakan surah yang wajib kita baca dalam semaya, yang mana ianya merupakan rukun dalam semaya. Surah Fatihah ni ada banyak makna lah, dan juga dia ada banyak nama. Antara lainnya kita kata Ummul Quran ataupun Ummul Kitab Al-Fatihah. Ibu bagi segala isi Quran itu ialah Al-Fatihah, suratul Fatihah. Ataupun kita kata Ummul Quran, Ummul Kitab. Ada lagi kita namakan dia As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau orang tanya gapo 7 ayat yang diulang-ulang semua, iaitu suratul Fatihah. Dalam bahasa Arab kita panggil As-Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ataupun kita panggil suratul Hamdi, surah puji-pujian. Kerana dalam surah ni dia cerita tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula ayat tu kita baca dah. Selepas daripada basmalah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab tu nama dia Alhamd, suratul Hamdi. Ada lagi kita namakan sebagai suratul Wafiyah, surah yang sempurna. Kerana tidak ada perkara yang sempurna melainkan pada surah Al-Fatihah. Kerana merangkumi segala jenis perkara, segala sudut dia cerita berlaku dalam Al-Fatihah. Kalau kajilah, kena mengaji tafsir lah tu. Kalau kita baca kitab tafsir, padai dengan suratul Fatihah merangkumi segala genap, segala sudut ilmu ada berlaku dalam suratul Fatihah. Dia sehusa lagi orang panggil suratul Syifa, surah untuk menyembuhkan penyakit. Kita ni musim Covid ni kan, terang-beramah semua baca suratul Fatihah. Bahkan para sahabat ada dalam beberapa riwayat dia cerita bila dia pergi pada suatu tempat yang kena penyakit, orang minta dia berubat, tak ada dah ayat yang dia baca melainkan dia baca suratul Fatihah pada air, maka penduduk tempat tu minum air tersebut pakat sial lah. Berkatnya pada suratul Fatihah sehingga nama yang masyhur kita namakan kepada surah Fatihah ni ialah suratul Syifa. Jadi dalam kaedah dalam bahasa Arab, bila banyaknya nama itu menunjukkan mulianya orang yang ada nama tadi. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma.
Orang yang ada banyak nama ni nak menunjukkan bahawa dia ni mulia. Teranglah kalau kita ni suhu dengan nama apa. Orang kata boleh panggil Tok Haji, Tok Lebah, Tok Guru, Ustaz, Haji Mak. Nama tu banyak. Bila nama tu banyak nak menunjukkan bahawa orang tadi tu mulia. Jadi orang yang paling banyak nama di muka dunia ni siapa? Disebutnya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya banyaknya nama tu menunjukkan koh mulia dia. Jadi antara surah-surah yang ada banyak dalam Quran tu ada 114 surah. Surah yang paling banyak namanya adalah suratul Fatihah. Dan surah Fatihah ni kita nak cerita dalam bab rukuk sembahyang ni, kita kata wajib baca pada setiap rakaat. Dalam mazhab kita, surah Fatihah ni wajib kita baca pada setiap rakaat. Tak kira lah sembahyang tu sembahyang gapo, sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang qada, sembahyang tunai, tak kira apa jenis sembahyang, wajib kita baca Fatihah pada setiap rakaat. Sama ada ketika jadi tu imam ataupun kita jadi makmum ataupun kita sembahyang seorang. Melainkan bagi makmum yang masbuk. Makmum masbuk insya-Allah lepas ni kita mengaji gapo dia makmum masbuk. Kerana makmum ni kita bagi dua dalam mazhab kita, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Ini khususlah kita mengaji lepas ni. Jadi makmum yang masbuk, dia tak dead diri sekali dengan tu imam. Dia mari sembahyang tu tengok-tengok tu imam nak rokok dah. Jadi dia tak ada nak diri sekali dengan Tok Imam, qada dia boleh baca Fatihah secara sempurna. Jadi nak makmum ni kita namakan sebagai makmum masbuk. Jadi makmum masbuk dimaafkan dia ni tak baca Fatihah. Kenapa Fatihah tadi dibaca oleh Tok Imam dia? Ditanggung oleh Tok Imam. Sebab apa mazhab kita kata wajib baca tu? Kerana ada satu hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitabi. Tidak adalah sahnya sembahyang bagi seseorang tadi bagi mereka yang tidak baca pada sembahyang dia bi Fatihatil Kitab, iaitu suratul Fatihah. Jadi menggunakan hadis tadi dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i guna hadis tadi menyatakan bahawa wajib dalam mazhab kita wajib kena baca suratul Fatihah. Hangpa tak cerita mazhab lain ni sebab kita guna mazhab Syafi'i. Bagi makmum masbuk tadi, apa dia boleh tak baca tadi? Kerana Tok Imam tanggung. Kita gunakan satu hadis yang lain kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga bersabda, innamal imam liyutammu bihi. Kerana dijadikan imam tadi tu ialah untuk kita buat ikut dia. Oleh kerana itu, bila Tok Imam kita ada depan, seorang makmum masbuk mari lewat dah, Tok Imam nak rokok, maka ketika itu bab Fatihah yang dia nak baca tadi ditanggung oleh Tok Imam kita. Ni Tok Imam muda ada tak panjang umur dia. Cerita bab Tok Imam. Baik. Amu cerita sini bahawa wajib kita baca Fatihah. Jadi bagi orang yang tak mampu nak baca Fatihah, boleh jadi dia ni baru masuk Islam, ataupun dia ni tak biasa sembahyang sebelum ni, baru nak sembahyang, baru nak belajar sembahyang, maka ketika itu dia ni tak boleh nak baca Fatihah, gagap. Ataupun memang tak boleh nak baca lah, lidah dia ni memang tak boleh nak baca bahasa Arab, tak boleh nak baca suratul Fatihah. Maka kita kata ulama ayat dia kena baca 7 ayat Quran yang lain nak gantikan bagi bacaan suratul Fatihah yang dia tak boleh nak baca. Terafikirlah berapa surah yang dia boleh baca. Contoh dia kata dia ni boleh baca surah Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ingat ayat tadi, dia boleh baca, tapi Fatihah dia tak boleh. Maka ketika tu dia gantikan baca Fatihah dia tadi dengan qul huwallahu ahad tadi, secara biar kena kira 7 ayat sebagaimana suratul Fatihah. Mana cukup biar jadi 7 ayat. Biar cukup 7 ayat, maknanya huruf dia tu biar sama dengan huruf dalam Fatihah. Kalulah dia tak mampu juga nak ganti ayat Quran yang lain, nak ganti Fatihah, maka ketika itu dia kena ganti dengan zikir yang lain. Contohnya kalau kita pergi dakwah di tempat orang asli, nak ajak orang nak semayang ni, bila dia mengucap 2 kalimah syahadat, kita ajar dia semayang. Lagu mana kita nak ajar ni, kita ayat dulu mula-mula baca Fatihah. Dia kata apa tak pandai, bakal pertama dengar.
maka kita ajar ayat Quran lain kan. Biasa dengar tu ayat-ayat Quran lain. Dia kata tak boleh juga. Kalau gitu kita suruh dia baca zikir yang lain. Ulama kata sunatnya kita baca Al-Baqiyatus Salihat. Apa dia zikir Al-Baqiyatus Salihat? Iaitu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah masyaallah ma lam yasha' lam yakun. Ada tujuh kalimah dalam zikir tadi. Tapi kalau nak kira tujuh zikir tadi ni tak cukuplah huruf dia dengan huruf teh, maka dia kena ulang-ulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai habis ulang semua biar cukup huruf dalam suratul Fatihah. Ni kalau dia tak mampu nak ingat surah dalam Quran, dia datangkan dengan zikir. Boleh jadi dia pun tak boleh ingat juga zikir, kerana memang baru masuk Islam tu nak zikir lagu mana ampun kecik Melayu tak ada. Nah, ni nak kecik Arab. Maka ketika itu kalau dah dia tak mampu juga nak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ganti surah Fatihah tadi, maka ketika itu dia kena dia sekadar masa orang baca Fatihah. Kalau tu imam tu baca Fatihah dia senyap, dia ikut saja. Nah, dia ikut diri saja. Kalau dah dia kata dia ni semaya seorang, maka dia kira kalau orang baca Fatihah ni berapa minit? Seminit. Maka dia berdirilah pada seminit ganti bagi Fatihah tadi. Sebab apa tu kita tak boleh nak terjemah? Kerana Al-Fatihah adalah ayat Quran. Ayat Quran kita tak boleh nak terjemah dalam sembahyang. Ambo cerita hari tu kalau lah takbir kita tak boleh nak takbir, tak boleh baca Allahu Akbar. Kalau lah seorang tadi tu dia tak boleh nak tuturkan dalam bahasa Arab Allahu Akbar ketika mana dia takbiratul ihram, dia boleh terjemah. Dia kata Allah Maha Besar. Kalau dia orang Cina, keceklah bahasa Cina dia. Kalau bahasa Inggeris, Allah is great. Nah, kalau dia orang Korea, terjemah dalam bahasa dia yang dia faham. Tapi dalam suratul Fatihah dia tak boleh nak terjemah kerana Al-Fatihah merupakan ayat Quran. Jadi ayat Quran ni kita tak boleh nak terjemah dalam sembahyang. Situ kita ni. Itu rukun yang keempat. Lebih kurang lah ni ingat semula ngaji sama dah. Yang kelimanya kata dia rukuk. Gapo dia masuk rukuk? Iaitu kita membongkok ke badan kita ke hadapan sekira-kira. Maksudnya kalulah. Sekira-kira ni kalulah orang Kelantan kata. Kalulah kita rokok tak, kita tunduk tadi tu, kita bongkok badan kita ke depan tadi, sapa tangan kita ni ke lutut, kepala lutut. Maka ketika itu kita namakan itu adalah rokok. Mungkin tidak rokok baru. Rokok ialah kita tunduk, kita bongkok badan kita ke hadapan sehingga kalulah kita holor tangan kita depan tu sapa kepala lutut. Walaupun kita tak sapa, walaupun kita tak letak tangan, tetapi kalulah kita tunduk sapa tangan kita ke lutut, maka ketika itu dinamakan sebagai rokok. Ni hak paling kurang rokok. Maksudnya kalulah gini kita diri dah, kita tunduk, kalau holor tangan tu sapa kepala lutut, maka tu dah dinamakan sebagai rokok. Paling kurang rokok iaitu kita tunduk depan, kalau kita holor tangan ni sapa kepala lutut, maka ketika tu sah dah orang panggil rokok. Benda ni boleh jadi bagi orang yang tak mampu nak sembahyang. Contohnya orang tua. Dulu masa kita muda ni sedaplah kita rokok sempurna boleh. Tapi dia mari umur ni kat lutut longgar, sakit belakang, mari nyakit, jatuh. Maka ketika tu baru kita tahu lagu mana tahap kodak paling kurang kita nak rokok. Jadi tahap paling kurang kita nak rokok, kita tunduk ke depan sehingga kalulah kita holor tangan kita ni sapa kepala lutut. Walaupun kita tak holor tangan kita ni tak ada masalah, tak wajib kita holor tangan tu pergi kepala lutut. Kita tunduk saja, itu telah dinamakan sebagai rokok. Hak ni paling kurang rokok. Yang paling sempurnanya ialah kalulah kita tunduk menyebabkan tulang belakang kita dengan tulang tekuk ni straight. Orang panggil tegak serupa dengan papel. Kalau kita letak cawan air ni orang panggil tegak. Itu adalah paling sempurna bagi rokok. Orang panggil ni 45 darjah berapa? Kau 90? 90 darjah. 90 darjah. 90 darjah. Itu adalah paling sempurna bagi dalam rokok. Baik. Kita manja-manja lah, dia mudahkan. Yang ketujuh pula, dia kata as-sabi'u al-i'tidalu,
iaitu apa ni? Yang keenam, as-sadisu at-tuma'ninatu fihi, iaitu kita berhenti seketika padanya pada rokok. Ambo cerita dah minggu lepas, tuan pengarah kita ni dia jadikan tuma'ninah satu rukun yang asing berbanding dengan rokok, sujud, iktidal dan juga duduk antara dua sujud. Atas pendapat yang utama dalam mazhab kita nyatakan bahawa tuma'ninah ni adalah syarat syarat bagi rukun. Tapi di sini tuan musannif kita ni dia jadikan satu rukun yang asing. Gapo dia tuma'ninah? Iaitu kita senyap, kita tak gerak tubuh badan kita kodarnya subhanallah. Kodar subhanallah ni kat seminit saat lah, 2 saat. Maksudnya tuma'ninah ialah kita tetapkan segala anggota tubuh badan kita ni kita tak gerak. Maka ketika itu dinamakan sebagai tuma'ninah. Dalam bahasa Arabnya tuma'ninah dia dengan maksud tenang. Maksudnya tak gerak, tenang. Itu adalah tuma'ninah. Yang mana insya-Allah tuan pengarah kita akan bagi tarikh dia lepas ni lah, pada fasa selepas ni dia akan cerita gapo maksud tuma'ninah. Sebab apa tu? Sebab ada hadis Nabi SAW. Nabi ni ada ketikanya para sahabat ni semayang depan Nabi. Ada satu kisah yang masyhur, orang panggil kisah al-musik solatuhu. Ada seorang lelaki dia semayang depan Nabi, yang mana semayang dia ni tak kena. Totah lajunya dia semayang tu menyebabkan bila mana dia semayang Nabi suruh dia ulas semula semayang. Dia semayang pula gitu. Nabi suruh ulas semula semayang, kemudian barulah Nabi ajar kepada dia lagu mana nak semayang. Dia ni tak biasa semayang kan. Maka Nabi pun ajar. Dalam hadis tu Nabi kata summarka hatta tma'inna raki'an. Maka mu kenalah rokok sehinggalah mana mu ni kena tenang dalam keadaan mu rokok. Nabi kata mu kena tatma'inna. Berdasarkan dalam hadis tadi, maka mazhab kita ambil sebagai satu dalil bahawa wajibnya kita kena tuma'ninah ketika kena rokok. Sebab apa kena tuma'ninah ni? Supaya tenanglah semaya kita. Orang panggil bukanlah semaya kita ni supaya patut pading. Tah laju. Tah laju. Sebab apa? Ada Nabi SAW cerita kepada sahabat. Sahabat tahu ke tak? Siapakah pencuri yang paling jahat? Nabi tanya. Siapakah pencuri yang paling jahat dari dunia? Boleh kita cerita siapa? Curi paling jahat dari dunia. Curi pitih ke? Curi tanah orang ke? Curi lembu orang ke? Siapa paling jahat ni? Dalam hadis ni Nabi cerita aswa'un nasi sariqatan. Seburuk-buruk orang yang mencuri, alladhi yasriku fi solatihi, ialah orang yang mencuri dalam sembahyang. Sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri dalam sembahyang. Nabi kata aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku fi solatihi, ataupun dalam riwayat yang lain alladhi yasriku min solatihi, orang yang mencuri daripada sembahyang, pada sembahyang. Bila Nabi kata gitu, para sahabat terkejut lah. Lagu mana ni boleh curi dalam sembahyang? Walau sembahyang ni adalah ibadat yang paling besar. Tak gitu? Ibadat yang paling besar ni kat sembahyang lah. Kerana segala jenis ibadat-ibadat yang lain terkandung dalam sembahyang. Segala perbuatan malaikat terkandung dalam sembahyang. Ada malaikat ni yang mana ketika mana Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok ada malaikat ni duduk berdiri saja. Kemudian Nabi pergi lagi, Nabi tengok ada malaikat yang duduk rokok saja. Nabi pergi lagi, ada tengok malaikat duduk sujud saja. Segala perbuatan ibadat malaikat tadi tu ada dalam sembahyang yang kita laksanakan. Jadi ibadat sembahyang ni sebaik-baik ibadat. Tengok-tengok Nabi kata ada curi ni yang mana dia ni seburuk-buruk curi, yang mana dia lah orang yang ada dalam sembahyang. Maka sahabat bila terkejut dengar itu, dia pun tanya, qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min salatihi. Ya Rasulullah, lagu mana ni dia ni curi dalam sembahyang, walau sembahyang ni adalah ibadat yang paling molek. Maka Nabi kata qala la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, dia ni tidak menyempurnakan rukuk dia dan juga sujud dia. Orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan juga sujud dia dalam sembahyang, dia ni adalah seburuk-buruk pencuri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia ni nak ibadat Tuhan, tengok-tengok dia buat remeh-temeh. Orang panggil kalau kita nego, duk timbang molek-molek dah juga, kita betul dah. Orang panggil nimbang kita dah.
Kita orang panggil ejah tu, menyebabkan ada kurang. Jadi hak ni adalah peniaga yang paling jahat. Supalah, maksudnya kita buat penyelewengan dalam ibadat kita, penyelewengan dalam tugas kita, maka itu adalah dinamakan sebagai pencuri yang paling jahat. Kalau kita pergi curi depan lalu gini ni tak apa, sebab orang tahu dah dia memang curi. Tapi kalau lah orang jenis belakang, dia buat perkara baik, tengok-tengok ke belakang ke bawah ni dah hollow benda, tarik benda, maka itu adalah seburuk-buruk pencuri. Jadi dalam ibadat, orang yang paling jahat dalam nisbah kita kata dia ni curi ialah orang yang tidak menyempurnakan rokok dia dan juga sujud dia. Sebab itu Nabi ajar kepada sahabat tadi tu supaya dia rokok, kemudian dia tenang dalam keadaan dia rokok tadi. Kita beringat sama dah, kita semaya ni biarlah dalam keadaan sempurna. Jangan kita semaya ni orang panggil duk laju, duk gaduh, duk mikir dah benda lain nak buat lepas ni. Jangan. Kita semaya ni adalah sebagai satu munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena buat sebaik-baik dia gitu. Seterusnya, rukun yang ketujuh dia kata as-sabiqu al-i'tidal. Yang ketujuhnya ialah i'tidal. I'tidal ni ialah kita kembali kepada keadaan kita sebelum kita rokok. Kita tengok, kalaulah kita ni semaya berdiri, maka kita selepas rokok kita kembali kepada berdiri tegak. Kalaulah seorang tadi tu dia semaya dalam keadaan duduk, maka selepas dia rokok, dia kena kembali kepada duduk tegak. Kalaulah kata dia ni tak mampu juga semaya, dia semaya mengiring, maka ketika tu dia kembalilah keadaan mengiring. Gitu. Itu adalah i'tidal. Dan satu yang kita nak cerita sininya, dalam semaya ni kita ada rukun fi'li, rukun perbuatan, yang mana segala rukun perbuatan ni kita boleh panjang. Rukun perbuatan ni bagi dua, ada rukun panjang, ada rukun pendek. Dalam semaya ni rukun perbuatan kita bagi dua, ada perbuatan yang boleh kita panjang, ada perbuatan yang kita boleh pendek. Memanjang ni lagu mana? Yang ni kita memanjangkan masa kita dalam perbuatan rukun tadi. Contoh, kita kata berdiri itu adalah satu rukun dalam semaya, yang mana berdiri ni adalah satu rukun fi'li dalam semaya. Sunat bagi kita kalau kita semaya, kita memanjangkan masa kita dalam keadaan kita ni berdiri. Kerana semaya dalam keadaan diri itu adalah rukun fi'li, yang mana rukun dia adalah rukun panjang. Akan tetapi dalam banyak-banyak rukun fi'li tadi, ada dua rukun yang merupakan rukun pendek, yang mana tidak sunat untuk kita memanjangkan perbuatan kita dalam rukun tadi, iaitu i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. I'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Dua rukun ni adalah dua rukun pendek, yang mana kita tak boleh duduk lama dalam keadaan kita i'tidal. Contoh, kita duduk rokok, tengok-tengok kita duduk i'tidal lagi lama daripada kita qiyam, maka ketika tu tak sah i'tidal itu, menyebabkan batas semaya kita. Jadi qadar mana kita boleh nak panjang tadi tu, maka ulama kata kita tak boleh nak memanjangkan masa kita dalam keadaan kita ni duduk dalam i'tidal, jangan lebih daripada qadar doa sunat yang warid dalam hadis ataupun ulama ajar dalam keadaan kita i'tidal. Contohnya kita berkata i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu panjang dah. Ada lagi hadis lain, kita lagi ada hadis lain kata panjang. Maka kita kira berapa saat. Dan juga qadar baca Fatihah. Kita gabung antara doa yang panjang tadi dan juga Fatihah. Berapa saat? Berapa minit? 2 minit misalnya. Maka kalaulah seorang tadi tu i'tidal, dia tak boleh nak manjang masa dia dalam keadaan dia i'tidal melebihi qadar 2 minit tadi. Iaitu qadar doa yang sunat kita baca ketika i'tidal tambah qadar masa baca Fatihah. Sebab apa tu kita tak boleh nak panjang sangat tu? Kerana kalau kita panjang, dia menyerupai perbuatan qiyam dalam semaya. Jadi seolah-olah tak dinamakan dah perbuatan dia tadi tu i'tidal. Tak ada makna dah i'tidal dia, kerana panjang supaya dia baca Fatihah tadi. Maka ketika itu ulama kata i'tidal ni adalah rukun pendek. Dia tak boleh duduk lama dalam keadaan dia i'tidal, walaupun dia tak baca, dia duduk diri saja, tapi lama melebihi qadar dia baca doa dalam i'tidal dan juga qadar baca Fatihah. Maka ketika itu batallah i'tidal dia dan juga boleh membatalkan semaya dia. Kita kata tadi tak boleh panjang tu,
pada setiap iktidal, pada setiap rakaat, melainkan pada rakaat terakhir. Sebab apa? Sebab rakaat terakhir ni sunat dalam mazhab kita, kita baca kunut. Jadi bila kata sunat baca kunut lama. Nah, baca kunut ni lama. Maka ketika itu tepat kita baca kunut ialah pada rakaat terakhir. Jadi kunut ni ada dua dulu. Biar nak nampak biar mudah. Dalam mazhab kita ada dua jenis kunut. Pertama kunut rawatib. Kunut ratibah, kunut yang kita seumur bulat-bulat. Bila kan kita ada kunut ni? Biasanya selepas rakaat kedua pada semaya subuh. Rakaat kedua semaya subuh itu adalah kunut ratibah. Yang mana sunat pada setiap kali kita semaya subuh pada rakaat kedua, selepas mana kita iktidal, kita sunat kita baca kunut subuh. Satu lagi bila mana kita masuk bulan Ramadan 15 terakhir bulan Ramadan tu kita sunat baca kunut pada semaya witir kan. Semaya rakaat terakhir pada witir tu sunat kita baca kunut. Jadi kunut ni kita nama kunut ratibah. Ini kunut yang kita ulas semua. Setiap kali kita semaya witir, setiap kali kita semaya subuh, sunat pada rakaat terakhir tu kita baca kunut. Maka bila mana dia berdiri iktidal, jadi panjanglah dia boleh baca. Dia duduk dalam keadaan iktidal tu tak panjang sebab dia boleh baca kunut. Itu bahagian kunut yang pertama, kunut ratibah. Ada satu lagi kunut nazilah. Kunut yang kita baca supaya Allah angkat bala. Contohnya bila mari wabak. Wabak kita ni, kalau ni Covid kan misalnya, sunat bagi tu imam bila pada rakaat terakhir selepas dia iktidal, dia sunat dia baca kunut nazilah. Kunut supaya mengangkat bala. Dulu majlis subuh baca dah. Rajin dulu dah majlis subuh baca kunut nazilah. Lah ni lah tak baca kunut nazilah. Kalau ada pondok mana pondok tak ada baca. Rakaat terakhir setiap kali semaya lah, setiap kali semaya fardu sunat pada rakaat terakhir itu selepas kita iktidal kita baca kunut nazilah. Jadi iktidal pada rakaat terakhir tadi dibolehkan kita lama, kita panjang masa kita dengan iktidal tadi. Sebab apa? Sebab kita baca kunut nazilah ataupun kunut rawatib tadi. Hamba cerita tadi, dua rukun tadi adalah rukun pendek. Jadi ada rukun yang panjang. Dan hamba cerita bahawa ulama kita bagi tahu bahawa sunat kita ni memanjangkan rukun-rukun fi'li dalam semaya. Dan antara rukun yang paling afdal kita memanjangkan dalam semaya ialah rukun qiyam, iaitu berdiri. Diri ini sunat kita lama dalam semaya. Sunat apabila seseorang itu dia semaya, dia sunat diri lama. Dia bacalah surah-surah ataupun dia diulek-ulekkan dalam keadaan dia tu berdiri lama. Jadi rukun yang paling afdal kita panjang ialah kita panjangkan pada ketika kita qiyam. Kemudian rukun yang kedua kita panjangkan pada sujud. Dalam mazhab kita sunatnya kita memanjangkan diri. Diri itu biar lama. Yang kedua barulah sujud. Sujud ni pada martabat yang kedua. Sujud juga disunatkan supaya kita lama. Supaya kita boleh berdoa dan juga kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia sujud lama tapi berdiri sekat. Dia terbalik. Tapi dalam mazhab kita pendapat yang mutamak, diri tu biar kena lama lagi. Sunat dia panjang. Biasa kita semaya tu berdiri lama. Contohnya dalam semaya tarawih lah biasanya. Panjang kita baca. Ataupun yang paling sunatnya masa kita semaya malam, qiyamul lail. Sunatnya kita berdiri lama. Sebab cerita dalam hadis Nabi SAW, Ibn Abbas ada sekali dia semaya dengan Nabi. Nabi ni bacanya panjangnya sehingga lama. Orang panggil lutut sedina Ibn Abbas. Ibn Abbas ni kalau kira umur ketika Nabi tu ialah belas-belasan tahun baru. Budak-budak sekolah lah. Nak ikut Nabi ni lama. Orang muda lama nak ikut semaya orang tua. Kita lah ni kalah sama ni. Orang muda ni kalah sama. Dalam buat semaya dengan orang tua. Ternyata tengok semaya tarawih. Dua sah mula-mula tu orang tua lah 20 rakaat. Orang muda tu lepas lapar juga cara. Dia kedai kopi. Dia makan col. Tapi orang tua dia boleh lagi semaya. Sebab apa tu? Sebab orang muda ni dia segera dia hidup lama. Tak pandai lagi dia nak buat ibadat. Dia segera tu dia ni rasa boleh hidup lama lagi.
Dia serah juga, tak ada masalah. Amal boleh buat banyak lagi. Ni tak kena ni. Kita ni tak tahu bila kita mati, kan? Kita tak tahu bila kita mati. Jadi dalam masa kita sunat kita berdiri tu lama. Sebab apa tu lebih diri daripada sujud tu? Kerana bila mana kita berdiri, kita boleh baca Al-Quran, kalam Allah. Ada ketika mana kita sujud, kita tak baca Quran. Tak sunat kita baca Quran ketika mana kita sujud. Dalam sujud kita hanya sunat berdoa. Hanya sunat berdoa. Adapun nak baca Quran ni bila, iaitu bila mana kita berdiri. Sebab itu dalam mazhab kita sunat kita memanjangkan berdiri, kerana ketika tu kita boleh baca Quran lah, burat Quran lah. Selepas diri, sujud, kemudian rokok, barulah iktidal. Jadi dia ikut tertib lah tu. Sunat kita memanjang lama pada qiyam, kemudian pada sujud, kemudian pada rokok, kemudian pada iktidal. Sebab tu kita kata berdiri itu adalah rukun yang paling afdal dalam mazhab kita. Diri adalah rukun yang paling afdal, kemudian adalah sujud, kemudian rokok, kemudian pada iktidal. Situ habis. Rukun yang ke-8 ya, kata musannif at-thaminu at-tuma'ninatu fi, iaitu kita berhenti seketika pada iktidal. Betul cerita dah ni. Maksudnya bila kita iktidal, janganlah kita ni duk gerak gimari, kemudian kita terus kepada sujud, toleh. Orang panggil tak ada tumakninah. Wajib bahawa bila mana kita iktidal, kita kena senyaplah tubuh badan kita sekadar subhanallah, kemudian barulah kita turun untuk sujud. Rukun yang ke-9-nya as-sujudu marrataini, iaitu sujud sebanyak 2 kali. Jadi sujud ni iaitu kita meletakkan 7 anggota kepada tempat sujud, dan mana wajib kita tinggi ke punggung kita daripada kepala dan juga bahu. Maksudnya kepala dengan bahu di bawah, punggung di atas. Itu adalah perbuatan bagi sujud. InsyaAllah lah lepas ni tuan pengarah kita akan cerita apakah 7 anggota yang perlu kita letak ketika mana kita sujud. Tuan betul cerita panjang sini. Dan ketika mana kita sujud tadi ni, sunatlah kita berdoa, dan ada banyaklah bacaan-bacaannya, insya-Allah kita cerita selepas ni pula. Kemudian pada rukun yang ke-10 dia kata al-ashiru at-tuma'ninatu fihi. Kita pun kena tuma'ninah juga ketika mana dia sujud. Tak boleh duduk sujud juga, orang panggil letak dahi ya, terus naik lalu, tak boleh. Kena ada tuma'ninah. Yang ke-11-nya al-hadi asyar al-julusu bainas sajdataini, iaitu yang rukun yang ke-11 duduk antara 2 sujud. Duduk antara dua sujud, iaitu kita duduk sekejap antara 2 sujud tadi. Orang panggil biar ada perantaraan antara sujud yang pertama dan juga sujud yang kedua. Dan duduk antara 2 sujud ni adalah seperti mana iktidal, ialah rukun pendek, yang mana duduk antara 2 sujud kita tak boleh nak panjangkan dia melebihi qadar doa yang sunat untuk kita baca ketika mana kita duduk antara 2 sujud, tambah dengan qadar masa baca tahiyat. Terakhir qadar tahiyat tu kita baca berapa saat, kemudian tambah dengan qadar masa kita ni duduk antara 2 sujud. Orang panggil Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni tu kan. Kemudian tambah at-tahiyyatu mubarakatu lillah gawa tu kita tambah. Maka janganlah kita duduk antara 2 sujud melebihi qadar tadi. Kerana apa kita tak boleh nak melebihi qadar tadi? Kerana kalaulah kita duduk melebihi qadar tadi, orang panggil kita telah menyerupai duduk tasyahud. Ketika itu tidak ada erti lagi duduk antara dua sujud. Sebab itu ulama kata dia adalah rukun pendek, dan dia ni tak boleh nak menyerupai duduk antara duduk bagi tasyahud. Ats-tsani asyar at-tuma'ninatu fi, iaitu kita kena tetap, kena tenang ketika mana duduk antara 2 sujud tadi. Dan rukun yang ke-13 ats-tsalitsah asyar at-tasyahhudul akhiru, iaitu membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Ma'ruf dah ni bacaannya. Ada diceritakan selepas ni, musannif akan ceritakan bacaan bagi tasyahud akhir tu lagu mana. Penting untuk kita tahu tasyahud akhir ni, kerana dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, riwayat dalam kitab Imam Muslim, Nabi ni ajar tasyahud kepada para sahabat sebagaimana Nabi ajar baca Al-Fatihah dan juga surah-surah Quran.
Diceritakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Imam Muslim, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kami tasyahud seperti mana Nabi ni ajar kepada kami surah dalam Al-Quran. Nak katanya Nabi ni ambil berat dalam keadaan kita ni kena baca perkara-perkara yang wajib dalam semaya. Sebab itu tok guru dulu kita ni bila masuk pondok ataupun kita duk mengaji, perkara pertama yang kita kena musyafah, kita ni baca biar betul dengan tok guru, pertamanya baca Fatihah. Kena wajib kita cari tok guru biar betul baca Fatihah kita. Kemudian kita baca bacaan yang wajib dalam semaya. Anak-anak kita wajib kita kena ajar dia baca Fatihah biar betul. Kita cek dia baca Fatihah tu betul ke tak depan kita. Maksudnya nak cek dia tu biar kita betul dululah. Kita je tak betul dah ajar anak pula. Memang kita kena. Jadi kita sendiri tu kena cari dulu tok guru. Kata tok guru hangpa ni nak ngaji. Nak ngaji apa? Nak ngajar Fatihah, nak ngajar Quran putih tak ada. Jadi paling kurangnya kita baca betul baca Fatihah kita dengan tok guru. Carilah tok guru Quran, tok guru pondok, tok guru yang alim lah. Maksudnya betul. Baca biar Fatihah biar betul depan dia. Biar dia iktiraf bacaan kita ni betul. Jangan sekadar Fatihah saja, tapi baca dalam semaya juga kita betul dengan dia. Kerana Nabi ni ajar kepada para sahabat at-tasyahud sebagaimana Nabi ajar Quran. Jadi kita baca daripada guru at-tahiyyatul mubarakat tu biar kena. InsyaAllah lepas ni tuan pengarah kita akan ajar cara nak baca tu lagu mana. Cari cara nak baca ni dalam tulis. Jadi baca ni kita kena musyafah, kena biar ada mulut ke mulut. Maksudnya kita ni tengok mulut tok guru tengok mulut kita. Baca tu lagu mana. Kerana bacaan ni dia ada gerak dia. Dia ada gerak. Dia ada makhraj dia. Dia ada sifat huruf. Jadi kita kena tengok mula tadi. Dia dalam semaya ni tak perlu kita kena bertaranum, tak perlu kita bertajwid. Bertajwid sungguh tu lah. Maksudnya kena tengok tu. At-tahiyyah. Kalau gitu tak habis lah semaya kita nyanyi. Kita kena murattal pada sekadar tu je lah. Tak disyaratkan kena bertaranum dan juga berlebih-lebih lah dalam semaya ni. Hanya sekadar untuk mengesahkan. InsyaAllah dicerita lepas ni. At-thalithah asyar at-tashahhudu al-akhir. Ar-rabi'ah asyar al-qu'udu fihi. Rukun yang ke-14 duduk padanya pada tasyahud akhir. Kitanya nak baca tasyahud akhir. Jadi mana keadaan kita nak baca tu? Iaitu dengan keadaan kita duduk. Sebagaimana kita baca Fatihah, bacaannya ketika mana kita berdiri, maka tasyahud akhir wajib kita baca dalam keadaan kita duduk. Duduk lagu mana ustaz? Duduk ikutlah cara lagu mana pun boleh. Tak ada masalah. Asal nama duduk. Cuma yang sunnahnya ketika mana kita baca tasyahud akhir, sunnah dalam keadaan tawarruk. Kita letak punggung kita atas latar, kaki kiri tu kena alah ke kanan. Seperti kita sembahyang biasanya lah. Rukuk tawarruk tu namanya tawarruk. Sunat gitu kerana Nabi SAW dalam hadis-hadis dia cerita bahawa Nabi ni memang baca tasyahud dalam keadaan duduk dan berterusanlah keadaan Nabi baca tasyahud dalam keadaan duduk. Maka wajib untuk kita baca tasyahud dalam keadaan duduk. Sebab apa Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli, semayalah kamu sebagaimana kamu melihat aku semaya. Nabi kata kepada para sahabat, semaya sebagaimana melihat aku semaya. Jadi sahabat tengok Nabi semaya. Kemudian generasi selepas tu pula tak ada jumpa Nabi, maka dia nak tengok lagu mana cara semaya, iaitu dia tengok kepada para sahabat pula. Para tabi'in dia tak ada nak tengok Nabi, maka dia tengok para sahabat semaya lagu mana, maka dia pun tiru. Habis sahabat meninggal belaka, tinggal tabi'in. Generasi selanjutnya tabi'in. Dia nak tengok lagu mana pula Nabi semaya, dia tengok kepada para tabi'in. Maka supalah kita lah ni kurun yang ke berapa dah ni? 2022. Kalau hijrah kan, kalau panggil 1443, kurun yang ke 14 ke 15 lah kita ni. Maka ketika itu tak ada cara lain dah kita nak tengok cara Nabi semaya lagu mana, kena tengok kepada para alim ulama. Alim ulama lah ajar kita yang semaya. Kalau lah kita tengok sendiri, orang kata ambon ni nak ikut Nabi, baca hadis. Baca tu kat kira pehal kita sendiri, ketika tu sesat dan juga menyesatkan. Nak tahu Nabi ni semaya lagu mana, kena ada cara. Orang panggil ada perantaraan. Perantaraan. Supaya orang nak buat
nasi kerabu lah macam itu, nasi kerabu. Orang luar mari Kelantan, dia terang nasi kerabu, sedap dia nak buat juga nasi kerabu, maka dia buat sedikit-sedikit, cara sedikit. Dia nampak nasi kerabu terbuat. Jadi ke dia? Tak jadi. Dia kena tanya orang, dia kena tengok dulu tukang masak tu buat lagu mana. Kerak ular tu ada cara. Tak kena kerak tak jasi nasi kerabu ni, kerak nak makan. Jadi nak tahu cara tu kena tengok. Masuk gapo dulu kena buat kan. Maka kalulah kita ni tak boleh nak tengok Nabi, maka kita tengok sahabat. Sahabat kita tak ada tengok tabi'in, tak ada tabi'in. Tengok pula kepada para alim ulama mujtahid, turun sampalah kita ni. Orang Islam ni kita lebih, sebagaimana dinyatakan oleh para alim ulama, kita lebih berbanding umat-umat yang lain, agama-agama lain. Kerana apa? Kerana kita ada sanad, kita ada rantaian ilmu. Dalam agama Yahudi, dalam agama Nasrani, Kristian, kenapa dia ni tak lebih? Kerana dia terputus sanad dia. Anak murid bagi Nabi Isa tak ada orang, terputus. Orang panggil dia duk baca Taurat Injil tu terputus. Dia bukan ambil daripada Nabi Isa direct. Kenapa dia ambil daripada orang lain, yang mana orang lain pun tak ambil daripada Nabi Isa. Sebab itu ada banyak perubahan dan juga orang panggil kacabilah dalam kitab-kitab dia. Mudah nak ubah. Sebab apa? Sebab tak ada perantaraan. Amba kata amba tulis gini, orang panggil tak ada, orang panggil tak boleh orang nak mengesap, tak ada orang cok, nak ngecok ni tak boleh. Tapi kita orang Islam ni boleh ada. Sebab apa? Kita buat satu perkara, ada orang iktiraf, tok guru kita iktiraf. Tok guru kita semayang, tok guru dia iktiraf. Tok guru kita waktu semayang pula, tok guru dia iktiraf. Tabi'in iktiraf, sahabat iktiraf, Nabi iktiraf semayang. Kita kelebihan orang Islam di sini. Kelebihan orang Islam berbanding agama yang lain, kita ni tidak terputus rantai kita. Sebagaimana inilah nasab keturunan. Nasab keturunan ni kalau dia ni tak sahih, situ. Sahih apa kata. Dia tak boleh sahih. Waktu anak biasa, dia tengok sahih mula. Tak ada. Orang weh penik ke, tengku, dia tak ada. Anak biasa molek-molek tengok jadi weh mula. Tak ada. Dia kena weh. Kalau putus so, tak ada. Itu rantai yang sana. Dalam agama kita ni pun lebih kita ada rantai yang sana tadilah. InsyaAllah situ apa dah tu, insyaAllah kita berhenti dulu setakat tu. Dia tak boleh lama-lama, dia pecah otak dia lama-lama ni dia ngarut lah, dia ngarut, dia ngepek mengata korang. Jadi apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu daripada diri hamba sendirilah. InsyaAllah kita usahakan supaya kita ni sentiasa memperbaiki amal ibadat kita ni biar comel semua. Daripada musim Covid menggalak ni, kita jagalah SOP kita ni. Hamba ni ngajar, hamba tak bakal lah. Lepas ni kita bakal dulu. InsyaAllah kena jaga semua dah. Kena jaga semua supaya masjid-masjid kita ni boleh kita imarah ke semua. InsyaAllah lah kita baca lepas ni laju dah sikit. Ni mula-mula ni kan, diselu-selu sikit dah. InsyaAllah lepas ni kita akan baca perhormatan lah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham amwatana wa amwatil muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam.